Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi ke topik lapan transform dalam signals and system ni, kita nak recap balik sikit pasal jenis-jenis signals. So, signal ada dua jenis. Satu, continuous time. Yang kedua ialah discrete time. Okay. So, apa itu continuous time? Apa tu discrete time? So, kalau continuous time ni contoh aja, dia punya signal ni jenis macam ni, ada line. Ada line, tak kira lah line ni ada atas saja ke, bawah saja ke, atau pergabungan di antara atas dan bawah. Kalau discrete time pula dia just batang-batang. Dia tak ada line. Dia ada satu batang, kemudian dia punya amplitude lah. Amplitude maksud nilai batang dia tu lah. Kalau dia duduk atas, maknanya positif, bawah ni negatif lah. Okay. Alright. So, apa contoh yang sesuai untuk signal jenis continuous time ataupun signal untuk discrete time? So, kalau continuous time, yang sesuai kita guna dia, contoh kita nak describe speed versus time. Okay. Kalau discrete time, signal yang sesuai kita nak gambarkan dia, maybe kita boleh sebagai contoh weight, berat versus age. Okay, so weight versus age ni kan macam sesuai nak gambarkan dalam bentuk batang-batang ni. Sebab dia tak perlu continuous pun. So kalau speed versus time, kita sesuai gambarkan dalam bentuk line sebab dia ada continuous. Okay, so kalau continuous time ni, jenis continuous time ni, kita nak kenal dia senang je. Dia punya signal dia ada T. Okay, ada T kat sini. Right. Kalau discrete time, dia punya signal dia ada N. Okay. Alright. Saya tukar color lah, senang sikit nak tengok. Okay. Alright. Kalau T, kalau ini dalam bentuk T, so dia punya X dia, paksi X dia pun T. Kalau N, paksi X dia pun N. So itu discrete time. Kalau T bermaksud continuous time. Dan sama juga untuk paksi Y. Kalau dia XT, maka dia punya Y adalah XT. Kalau dia XN, maka dia punya Y adalah XN. So, kalau jumpa XN, jumpa N, itu adalah discrete time. Kalau jumpa XT dengan T, ini adalah continuous time. Okay, sebelum masuk Laplace ni, kita nak cerita sikit lah pasal continuous time dengan discrete time punya manipulation. Okay, manipulation ni ataupun transform, signal manipulation ataupun transform, kita panggil signals punya manipulation ataupun transform. Okay, kita boleh manipulate signal jenis continuous time, kita boleh manipulate ataupun transform signal jenis discrete time. Kalau continuous time, cara kita nak manipulate dan transform dia ialah kita guna Laplace, okay? Dan juga Fourier pun boleh guna. Dengan syarat Fourier ni dia ada banyak jenis, kita nak manipulate dan transform signal jenis continuous time ni kena guna, untuk Fourier kita guna CTFT. CT ni maksudnya continuous time. FT ni bermaksud Fourier transform. Okay, so ni ialah continuous time Fourier transform. Okay, kalau signal jenis discrete pula, iaitu XN, kita nak manipulate dan nak transform dia, kita kena guna Fourier dan juga Z transform. Which is Z transform ni adalah topik selepas Laplace lah. Fourier adalah topik sebelum Laplace. Okay, so key dia kat sini ialah apa kegunaan manipulation dan apa kegunaan transform ni. Okay, so manipulation atau transform ni kita guna untuk signal ni. Kenapa kita manipulate, kita transform signal-signal XT, signal-signal XN ni, adalah antara kegunaannya lah untuk kita transmit signal daripada satu tempat ke satu tempat, ataupun kita nak remove noise
yang ada dalam signal. So itu kegunaan signal manipulation dan transform. Sebab itulah kita kena belajar Laplace transform, kita kena belajar Fourier transform, kita kena belajar Z transform. So ada keadaan yang kita guna Laplace transform untuk transmit signal. Ada keadaan kita guna Fourier transform untuk remove noise, transmit signal dan sebagainya. Ada kadang-kadang kita terpaksa guna Z transform untuk transmit signal ataupun remove noise dan sebagainya lah. Okay. So Laplace transform. So ada kaitan Laplace transform ni dengan Fourier transform. Okay. Laplace transform ni kita nak transform daripada signal continuous time tadi iaitu xt ni kepada xs. Bermaksud t menjadi s. Dalam ketika exam ni, kalau kita belajar di sebelum kita untuk exam kan. So, soalan dalam bentuk T, jawapan mesti dalam bentuk S. Okay. So, soalan dalam bentuk T. T ni bermaksud T domain. Okay. T domain. Jawapan dalam bentuk S. S adalah S domain. Okay. Itu Laplace transform. Kita nak convert T menjadi S. X kecil menjadi X besar. Okay. Fourier transform pula, kita nak convert, kita nak transform T menjadi JW ataupun J omega. W ni omega lah. Okay. So, ini soalan. Kalau dalam Fourier, T adalah soalan. Jawapan dia adalah J omega ataupun JW. Alright. So, rumus bagi Fourier transform, kalau kamu dah belajar Fourier transform, rumus general dia ialah macam ni. Nak convert daripada kita nak convert xt ni menjadi JW, kita Fourierkan dia F ni. Fourierkan signal continuous time kita iaitu xt, maka X kecil menjadi X besar. T menjadi JW. So, macam mana nak convert Fourier kepada XT kepada JW ni, XT kepada XJW ialah kita guna rumus ni lah. Okay. Ni Fourier, saya bercakap pasal Fourier. So, signal kita tadi, continuous time punya signal, CT tadi, didarab, nampak ni, ini darab dengan E J omega T. Soalan darab dengan E J omega T, maka kita dapatlah jawapan X dalam kurungan J omega. Itu Fourier. Fourier dalam keadaan CTFT, Continuous Time Fourier Transform. Okay. So, apa beza Fourier dengan Laplace? Ikutkan kalau kita tengok dia punya rumus dia, tak ada beza sangat pun. Kalau untuk Fourier, XT darab E juga. Tapi atas dia adalah J omega. Kalau Laplace, kita tengok rumus Laplace. Okay. Laplace beza dia tadi kalau Fourier ini adalah F. Okay. So sekarang Laplace, lambang Laplace adalah L. Macam ni lah. Okay. L. So kita nak Laplacekan XT, iaitu continuous time punya signal, kepada XS, X kecil kepada X besar, T menjadi S. Ini rumus dia. Kita kena darab signal CT kita tadi, continuous time tadi, darab dengan EST. Okay, senang kita, CT ni, XT ni ialah continuous time, iaitu soalan kita. Soalan darab dengan EST. Maka dapatlah jawapan X tadi dalam bentuk S. Okay. Apa beza dengan Fourier? Tak beza apa, sikit je. Nampak kat sini. Fourier, CT darab dengan E J omega T. Kalau Laplace, CT, continuous time punya signal, darab dengan EST. Beza dia kat sini dah. Ini J omega, yang ini ialah S. So, ini Fourier punya rumus. Ini Laplace transform punya rumus. So, apa kaitan
dia ada kaitan. Fourier dengan Laplace ni, dia ada kaitan. Okay. Sebab rumus dia hampir sama. Okay. Rupa-rupanya kaitan ni ada kat sini lah. Complex frequency kita panggil. S ni, yang kita convert T menjadi S ni, rupanya, sebab dalam rumus yang ada EST ni, S ni, kalau kita check balik, dia adalah sebenarnya adalah complex frequency. Dalam S ada dua komponen, iaitu sigma dengan J omega. Sigma dengan J omega. Fourier dia ada J omega. So, rupa-rupanya Fourier adalah, kalau kita ambil rumus Fourier tadi balik, campur dengan, kita combine dua rumus Laplace XS dengan rumus Fourier ni, sebab Fourier ada J omega, S ni adalah sigma darab dengan sigma tambah dengan J omega. So kita masukkan balik Laplace S ni kan tadi sigma tambah dengan J omega. So S yang tadi ni balik pun sigma tambah J omega. Maka EST kita tadi, yang ni tadi asal EST kan. So S tadi adalah gabungan dua komponen, iaitu sigma tambah J omega. Okay, bila kita ceraikan balik rumus ni, kita akan dapati E ni kita boleh combine dia. Kita boleh ceraikan dia jadi macam ni. Sebab E bila dia tengah tambah macam ni, maksudnya dia adalah hasil darab kan. So kita ceraikan dia jadi macam ni. Okay. So bila kita ceraikan dia jadi macam ni, kita combine balik ini sahaja menjadi ini. So rupanya ialah XT Fourier ni, rupanya ini adalah XT Fourier darab dengan Fourier. Fourier punya general rumus. So bila kita summarizekan balik, rupanya summary dia ialah Laplace transform XT kepada XS ni rupa-rupanya adalah Fourier transform of XT E sigma T. So sigma ni T ni adalah real part. Okay, real part punya lah. So yang ni just knowledge tambahan je lah. Kalau tak faham pun tak apa, tapi just nak beritahu kata Laplace dengan Fourier tu dia ada kaitan. Laplace ni sebenarnya adalah hasil Fourier transform of XT. Sebab tadi dah proof dah rumus dia ada kat sini. Kalau pening sangat tak faham pasal yang ini pun, just ingat rumus yang general ini je. Di mana XT nak Laplace kan XT, XT bermaksud tukar XT menjadi XS. Ini rumus dia. Soalan darab dengan EST. Maka kita akan dapatlah jawapan dalam bentuk XS. Okay. Alright. Okay. Part yang seterusnya ialah rumus. Kalau kita tengok rumus dekat sini ni, rumus general ni, dia ada, kalau saya ambil merah kat sini, dia ada limit kat sini. Dia ada kamiran. Kamiran dia ada negative infinity ke infinity. Ini penting. Rumus general kata dia ada, selain kita kena darab XT ni, iaitu continuous time punya signal, iaitu soalan kita nak kena darab dengan EST, kita juga kena perhati dia punya limit signal, limit kamiran kita ni. So limit kalau dalam general dia ada negative infinity menuju infinity. Okay. Ada time yang kita akan pakai negative infinity ke infinity, dan ada time yang kita akan pakai kosong kepada infinity. Okay. Saya akan explain kenapa ya. So, okay, bawah sekali ini, okay, saya dah buat nota kat bawah ni. Ada kadang-kadang kita akan pakai rumus general ya. Ini general punya rumus, ini pun general juga punya rumus. Boleh saya katakan general lah, okay. So rumus general kata nak tukar XT kepada XS, ada kamiran XT darab EST. XT nak tukar kepada XS, iaitu Laplace kan dia, ada kamiran, ada XT darab EST. Beza dia dekat sini ni, kamiran. Ada negatif
infinity menuju infinity, ada kosong menuju infinity. So, kalau yang jenis negatif, yang jenis yang pertama ni, negatif infinity menuju infinity, itu adalah jenis two-sided ataupun bilateral Laplace transform. Kalau yang jenis yang kedua ialah one-sided, satu side sahaja. Kalau yang jenis satu ialah two-sided. Okey. Two-sided ataupun kadang-kadang kita panggil dia bilateral. Kalau one-sided kadang kita panggil dia unilateral. Kenapa? Sebab signal tadi dia ada yang sebelah saja, ada yang dua-dua belah. Okey, ada yang sebelah saja, ada yang dua-dua belah. Itu yang kamu tengok dalam chapter awal-awal untuk signal system kan, dia ada sebelah saja, ada yang dua belah. So ada time yang kita kena pakai bila soalan dia ialah jenis two-sided, kita kena pakai bilateral punya Laplace transform. So kita kena pakai negative infinity punya limit ke infinity. Okay. Ada time yang soalan tu jenis one-sided punya signal. So kita terpaksa pakai yang kosong ni, kosong menuju infinity. Okay, so hati-hati dekat situ lah. Kita tengok jenis XT kita ni. So two-sided ni ialah jenis XT kita ni adakah two-sided ataupun XT kita ni jenis one-sided. So kalau XT jenis one-sided, guna yang ini. Kalau XT jenis two-sided, guna rumus yang ini. Alright. Okay. So hati-hati ya. Rumus general ada dua jenis.